Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? InsyaAllah masih lagi bersama Ustazah Fitri. Kita akan meneruskan sesi pembelajaran secara atas talian bagi subjek Akidah tahun 4. Baik anak-anak, pada minggu-minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai maksud beriman kepada qada dan qadar, jenis-jenis qada dan qadar, serta contoh-contohnya. Dan hari ini tibalah kita di penghujung tajuk ini, iaitu kita akan mempelajari mengenai hikmah beriman kepada qada dan qadar, kesan beriman kepada qada dan qadar, dan akhir sekali akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Kita tengok yang pertama, rujuk buku teks Akidah, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa hikmahnya beriman kepada qada dan qadar? Buku teks Akidah muka surat 24. Yang pertama, hikmahnya bersifat sabar menghadapi ujian. Jadi bila percaya pada qada dan qadar, segalanya telah ditentukan oleh Allah. Makna kita akan belajar, akan didik diri kita untuk bersabar bila datangnya pelbagai ujian, pahit ke manis ke, akan sentiasa bersabar. Yang kedua, ikhlas dalam setiap perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan, amalan baik yang kita lakukan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba, kita kena laksanakan. Yang ketiga, redha dengan ketentuan Allah. Segala-galanya yang Allah aturkan, walaupun kita telah usaha sekuat mana sekalipun, jika Allah dah tentukan suatu perkara, kita kena redha sebab Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Yang keempat, bertambah sifat tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaduk ni patuh, rendah diri, taat kepada Allah Taala. Yang kelima, motivasi diri untuk berjaya. Dan yang keenam, berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan amalan kebaikan. Baik, seterusnya buku teks muka surat seterusnya, kesan beriman kepada qada dan qadar. Apa pula kesan sekiranya seseorang itu beriman kepada qada dan qadar? Tadi kita tengok hikmah. Hikmah tu apa yang kita dapat bila kita beriman kepada qada dan qadar. Ini kita nak tengok apa pula impak kepada seseorang itu. Tengok ada 6. Buku teks Akidah rujuk muka surat 25. Yang pertama, kesannya tidak mudah putus asa. Seseorang itu akan jadi tidak mudah putus asa. Tak cepat mengalah. Walaupun datang pelbagai ujian yang getir pada dalam hidup dia, dia takkan mengalah. Dia akan cuba berusaha bersungguh-sungguh, berdoa kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberi ketenteraman hati. Yang kita tengok orang yang beriman kepada qada dan qadar ni, hatinya sentiasa tenang sebab dia tahu Allah yang aturkan segala-galanya untuknya, dan dia perlu berusaha dan berdoa. Yang ketiga, redha dengan perkara-perkara yang berlaku. Apa yang ditetapkan untuk dia, itu adalah yang terbaik, dan Allah Maha mengetahui. Yang keempat, tidak menyalahkan Allah, bersangka baik dengan Allah, sebab Allah tu Maha mengetahui. Dia tahu apa, walaupun sekecil kuman sekalipun apa yang ada dalam hati awak, dia tahu. Jadi Allah tahu apa yang terbaik untuk awak dan apa yang tidak baik untuk awak. Apa yang diberi itu adalah yang terbaik untuk awak. Walaupun benda tu pahit, tapi sebenarnya ada hikmah dekat situ. Yang kelima, bertambah usaha dan sentiasa patuh kepada Allah. Bila beriman, seorang itu beriman kepada qada dan qadar, sentiasa berusaha untuk sebagai contoh di dalam bidang pelajaran, sentiasa berusaha untuk belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Sebagai contoh dalam bidang pekerjaan, sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan tugasan. Dan yang terakhir, yang keenam, sabar menempuh dugaan. Walaupun kita berusaha untuk mendapatkan kejayaan, akan tetapi Allah berkehendakkan yang sebaliknya pada kita. Jadi kita perlu sabar. Setiap dugaan tu tanda Allah nak uji kita. Hambanya mampu untuk diuji. Jadi Allah uji. Siapa yang diuji oleh Allah, dia adalah manusia yang kuat, yang sabar. Manusia tidak boleh menentukan baik atau buruk qada dan qadar seseorang. Yang boleh tentukan ialah
Allah. Baik, seterusnya buku akidah muka surat 26. Kita baca sikit. Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai-bagai nikmat kepada hamba-Nya. Apa dia nikmat-nikmat ni? Yang pertama-tamanya nikmat hidup, nikmat bernafas. Bangun-bangun tidur esoknya, alhamdulillah masih lagi bernafas. Ada setengah orang tu dia bangun dia dah tak ada dah dekat dunia ni. Dia mati dalam tidur. Jadi kita ni sebagai hamba sepatutnya rasa bersyukur. Kita bangun tidur tu masih lagi Allah kurniakan nikmat hidup. Lagi nikmat apa lagi? Nikmat Islam. Kita lahir-lahir je dah Islam. Yang lain-lain saudara-saudara kita lahir-lahir belum lagi Islam. Jadi kita ni patut bersyukur. Lagi banyak macam-macam nikmat. Nikmat makanan yang kamu makan, nikmat kasih sayang, semuanya Allah yang beri kepada kita. Macam-macam nikmat. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ujian kepada hamba-Nya. Bukannya semuanya manis dalam hidup kita ni, ada juga yang pahit. Jadi ujian yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya itu untuk menguji sejauh mana hambanya tu boleh melalui ujian tu, sejauh mana hambanya akan meminta pertolongan dia, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bila dia turunkan suatu ujian, kita perlu sabar dan tempuh ujian tu dengan redha dan sentiasalah berharap bantuan Allah. Yang ketiga, kita mestilah bersabar dalam menerima ujian daripada Allah. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang manusia tidak tahu. Allah itu bersifat ilmun, mengetahui. Maha mengetahui apa yang ada di dunia ini, Allah tahu sebab Allah yang cipta. Kita ni adalah makhluk, Allah itu adalah pencipta. Jadi walaupunlah benda tu kamu sorok dalam hati, semua orang tak tahu, Allah tahu. Walaupun kamu menyorok di tempat yang orang lain tak tahu, di tempat gelap yang orang lain tak tahu, Allah tahu. Okay. Dan yang terakhir, semua perkara yang berlaku adalah dengan kuasa Allah, kudrah Allah. Baik, seterusnya rujuk buku teks juga. Kita tengok akibat tidak beriman dengan qada dan qadar. Tadi kita tengok kesan kepada manusia. Kesan kepada manusia sekiranya beriman kepada qada dan qadar. Ni akibat. Kalau tak beriman, apa jadi? Rujuk buku teks akidah muka surat 27. Ada 5 akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, malas berusaha. Sentiasa nak berharap je. Tak apalah, nanti Allah bagilah rezeki tu. Duduk je rumah tu tapi tak nak keluar pergi kerja. Tak boleh, kena usaha. Allah suruh usaha. Allah bagi rezeki tapi Allah suruh kita berusaha. Yang kedua, mudah putus asa. Ada je ujian, putus asa lah, tak nak kerja dah lah. Tak boleh macam tu. Kita kena bangkit dan hadapi ujian tu. Yang ketiga, jauh daripada rahmat Allah. Allah tak merahmatilah kehidupan tu sebab tak beriman dengan qada dan qadar, tak percaya dengan qada dan qadar ni. Yang keempat, suka menyalahkan orang lain. Apa-apa je, sikit je salah. Kenapalah Allah tak bagi aku kaya? Kalau aku kaya kan senang. Kenapalah Allah tak bagi aku pandai? Kalau pandai kan senang, tak payah nak belajar sungguh-sungguh. Itu namanya suka menyalahkan orang lain. Tak salahkan pula diri sendiri. Kenapa awak sendiri malas belajar? Kenapa malas pergi kerja? Kenapa tak rajin? Tak nak salahkan diri sendiri tapi salahkan orang lain. Dan yang terakhir, tidak pernah bersyukur. Tak bersyukur langsung. Walaupun awak tu dikurniakan badan yang sihat, masih lagi rasa tak bersyukur. Tengok orang dekat luar sana kurang upaya tapi masih mampu pergi kerja, belajar bersungguh-sungguh sampai mendapat pekerjaan yang baik. Tapi kita yang sihat tubuh badan ni masih lagi tak bersyukur, masih lagi merungut. Kata itu tak cukup lah, Allah tak bagi kita cantik lah, Allah tak bagi kita pandai lah. Sebenarnya apa yang Allah bagi kat kita tu, itu adalah terbaik untuk kita. Okey, itu saja daripada Ustazah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.